Pertama, tentang dokumen student termasuk cadangan Magna Carta dan sebagainya, saya antara dalam ada satu sidang meja bulat yang waktu itu Datuk Saifuddin Abdullah masih lagi Menteri Pengajian Timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Saya hadir ke dalam sidang meja bulat tersebut dan beliau fokus dia ialah dia pada hari yang sama dengan waktu bendera diturunkan, ada masa diturunkan bendera di PWTC. Jadi fokus dia ialah lebih pada section 15 AUKU. Tetapi antara stand yang saya ambil sebagai mewakili keadilan ketika itu ialah kita kata benda ni perlu dirombak sepenuhnya, ya, sebab AUKU itu dia daripada segi pelantikan Naib Chancellor, daripada segi peraturan-peraturan yang disebutkan tadi, dia roh dia tu ada di segenap section-section yang ada, bukan hanya soal penglibatan dalam parti politik. Itu hanya aspek yang kecil. Dan sebab itu antara yang kita bawa ialah, dan perkara ini juga pernah dibawa oleh ahli-ahli parlimen pakatan sebenarnya di dalam parlimen, ialah untuk pihak kerajaan meneliti, ya, makna kita kata bukan kita bercakap daripada blank slate. Kita ada cadangan daripada peringkat mahasiswa, mungkin ada perkara yang kurang dan sebagainya, tak apa, itu pihak kerajaan boleh tambah baik, tetapi dah ada dah. Dan saya minta beliau buat satu lagi sidang meja bulat untuk lihat keseluruhan perkara tersebut. Tapi yalah, lepas itu beliau sendiri tewas kepada rakan kita Nasruddin Tantawi di Temerloh, ya, dan dan beliau juga tak dilantik lah, ya. Kalau disayangi oleh PM tu mungkin dapat jadi senator, dapat pegang jawatan dalam kabinet, tapi tidak, ya. Jadi habis di situ saja, ya. Kita pun tahu bagaimana sikap Kementerian Pendidikan yang ada pada hari ini, susah untuk bertemu atau berbincang. Jadi saya sendiri, kita akan teliti baliklah. Saya bagi komitmen tersebut. Kita sekarang memandangkan saya pula ada tanggungjawab ini. Saya akan meneliti dokumen ini. Cuma, ya, kita harus maklum bahawa akhirnya, ya, inilah kekangan yang ada, bahawa pendidikan ialah perkara persekutuan. Dan ada kuasa-kuasa tertentu, dan Selangor ini beruntung sebab kita ada 3 IPT bawah milik kerajaan negeri. Ada beberapa kerajaan negeri yang tidak ada langsung, ataupun milik IPT dia hanya taraf college yang cukup basic. Tapi Selangor ada beberapa institusi yang melahirkan orang-orang hebat yang boleh bertanya dalam forum pada malam ni. Jadi bagi saya, kita ada aspek yang kita boleh buat, tetapi dia kuasa dia ada kekangan dia, ya. Jadi sebab itu daripada segi struktur perundangan dia masih lagi tertakluk pada peraturan federal. Cuma bagaimana kita boleh buat, ya, daripada peringkat administratif di peringkat IPT, itu kita kena kaji. Dan saya boleh katakan, ya, komitmen yang ada di peringkat pentadbiran baru, ya. Kalau dulu kata mantan Menteri Besar mungkin susah sikit nak keluarkan duit, Menteri Besar yang baru, beliau akan umumkan dalam belanjawan 24 November ini, antara fokus utama ialah pendidikan. Dan saya boleh katakan ia antara peningkatan yang agak baik, ya. Dan sebab kita tahu ada beberapa masalah tentang student UNICEF, ya, dan perkara ini sering dibangkitkan sebelum ini oleh Datuk Seri Anwar sendiri kepada Tan Sri Khalid. Dan bila Datuk Menteri Besar yang baru, Azmin Ali, menjadi MB, beliau juga mendapat pesanan ini, dan saya menjadi Exco Pendidikan juga, ya, dipesan tentang perkara ini. Itu antara fokus utama yang kita boleh buat. Cuma nak bagi pendidikan percuma secara menyeluruh, ya, itu di luar bidang kuasa kita. Sebab kalau kita lihat hasil negara kita sekitar 200 bilion ringgit, ya, 200 bilion ringgit. Hasil Selangor sekitar 2 bilion ringgit, ya, 1% daripada hasil negara. Sedangkan kalau daripada segi ekonomi yang kita generate, daripada segi cukai yang kita bagi pada kerajaan pusat, ialah kira-kira 1/4, ya. Tetapi kita hanya ada 1% yang kita dapat sikit capitation grant dan maris daripada kerajaan pusat untuk buat jalan. Yang lain kita tak dapat apa-apa, ya. Dari sebab itu, dan memandangkan ini bidang kuasa kerajaan pusat, kerajaan negeri tak mampu nak bagi pendidikan percuma
kepada UNICEF ya, dari segi implikasi kewangan. Tapi apa yang kita boleh buat ya, ialah mengkaji balik struktur yuran dia ataupun memperbanyakkan tabung beasiswa dan sebagainya sebagai satu langkah permulaan untuk memperbaiki akses pada pendidikan. Tentang soal parti politik, nak respon sedikit lah tentang isu yang dibangkitkan oleh saudara Syukri tadi tentang Adam Adli ni semua ni. Jadi yalah, sekarang lepas ni Fahmi pula lah ya. Dia memang budak-budak perempuan semua dia minat Adam Adli ya, berebut nak masuk Instagram dan sebagainya. Tapi apa yang saya boleh katakan ya, kalau mahasiswa nak dilayan sebagai dewasa, orang dewasa, pada masa yang sama makna kita kena hormati keputusan mahasiswa tersebut. Bahawa kalau dia setengah tu nak pilih, dia nak berceramah atas pentas politik, setengah saya 19 tahun saya dah tahu saya akan masuk keadilan. Sebenarnya 19 tahun saya dah patutnya jadi ahli keadilan, tapi zaman tu 3 kali saya hantar orang tak jadi ahli kan. Jadi baru umur 22 baru jadi ahli. Jadi itu satu keputusan ya. Ada yang nak pilih jalan NGO, ada yang nak pilih setengah. Ada kawan-kawan kita dia masuk bidang korporat. Saya ada kawan dia kerja dengan GLC, kerja dengan World Bank, gaji dia puluhan ribu. Dia bagi sumbangan, dia bagi idea kepada parti-parti pembangkang. Itu jalan masing-masing. Yang dikatakan oleh Kahing tadi ialah bahawa matlamat dia ialah matlamat yang sama. Bagi saya itu bottom line yang paling penting untuk perkara ini. Dan untuk engagement ya, kita engage pelbagai bentuk ya. Sebab itu macam dikatakan tadi, bukan hanya kita gunakan atas pentas ceramah sahaja, tapi kita juga buat program internship contohnya. Bagi saya internship tu dia lain sebab dia lebih intensif, dia lebih hands on, dan kita betul-betul dah structured dan kita dapat tengok, dan kita bukan suruh student itu buat kopi. Walaupun dia kena buat kopi juga, tetapi bukan hanya buat kopi semata-mata. Dia dapat satu pengalaman yang lebih kaya, lebih baik daripada itu ya. Jadi dan salah satu lagi contohnya ialah tentulah forum ini yang diadakan pada malam ini ya. Saya ucapkan tahniah pada Biro Penerangan Keadilan, Angkatan Muda Keadilan yang mengadakan forum sebegini untuk kita engage dengan mahasiswa. Jadi kita ada pelbagai level, tapi ceramah juga satu bentuk. Sebab itu satu komunikasi massa. Ramai lagi kalau kita buat ceramah. Cuma hari itu saya punya ceramah kurang sikit orang hadir. Saya nak tutup hutang dengan Fahmi sebab satu malam dengan program dekat UM ya. Lagi orang lagi seronok nak pergi UM. Tapi orang ramai akan suka pergi ceramah. Itu biasalah, nature Tetapi forum dan sebagainya mungkin crowd yang lebih intellectual, dan ada pelbagai lagi lah ya, cara-cara penglibatan. Jadi tetapi itu adalah satu bentuk engagement yang penting bila kita bercakap tentang penglibatan dalam masyarakat massa. Tapi memang bukan semua orang dilahirkan sebagai penceramah yang natural, dan itu masing-masing kepentingan lah. Cuma bagi saya yang nak pentingkan ialah anak muda itu sendiri perlu diberikan hak untuk memilih, tokoh-tokoh mahasiswa perlu diberikan hak untuk memilih. Dan mengapa penting, setengah perlu ada dalam politik daripada peringkat yang awal. Saya pun cakap bukan semua perlu dalam peringkat yang awal. Sebab misalnya saya tak reti buat kerja lahir. Sebab daripada saya graduate setahun lah saya kerja dengan Permodalan Nasional Berhad yang taja saya. Lepas tu saya terus kerja dengan Datuk Seri Anwar. Jadi yang saya kenal adalah politik semata-mata. Kalau saya kalah pilihan raya, saya susah lah, kena buat chambering balik, kena nak praktis dan sebagainya. Bukan perkara yang mudah. Jadi itu sekatan bagi career politician macam saya ya. Tetapi apa yang kelebihannya ialah bila ada anak muda yang terlibat secara langsung dalam politik pada peringkat yang awal, pandangan dia, idea dia boleh dibagi secara langsung ya. Dia tak payah pergi jumpa YB sebab dia sendiri jadi YB untuk dia suarakan dalam dewan atau jadi pembuat dasar ya. Jadi itu bagi saya kepentingan untuk setengah memilih masuk awal ataupun setengah nak tunggu lain-lain. Tunggu kemudian ya, apa kata Dr. Burhanuddin Al-Hilmi bila disebut tentang dalam isu Perang Dunia Kedua. Waktu itu penjajah Jepun datang, pejuang nasionalis ada yang memilih bersama Jepun, ada yang memilih melawan Jepun. Dia kata sebab istana Fir'aun ya, pada zaman Nabi Musa pun waktu itu Nabi Musa sendiri berada di dalam istana Fir'aun pada suatu ketika sebelum dia melawan dengan Fir'aun ya. Jadi itu ialah jalan pilihan masing-masing yang mungkin kita boleh komplement antara satu sama lain. Terima kasih.